Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Sihat ke semua? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Apa abang minta? Tak apa nak sihat lah Tu Haji. Batuk tak mau hilang. Susah dah nak ni pun. Tak tahu dah nak makan apa. Ubat dah habis dah ubat klinik pun. Saya cuba saya memang berbatuk juga. Saya cuba pasal dia apa kerongkong kita rasa gatal. Jadi saya cuba ubat spray kat kerongkong. Pergi cari kat farmasi. Spray kat kerongkong tapi rasa okey lah, alhamdulillah. Tapi ada macam-macam jenama. Jadi pilihlah apa-apa pun tak kira kat farmasi, beli yang spray kat kerongkong. Oh, tapi saya dia tak gatal kerongkong, cuma dia sakit kat dada. Dia tak boleh keluar. Dia bunyi macam kucing tu. Tu yang sebab dia tak sihat lah rasa. Kalau sakit kat dada ni saya tak tahu. Saya kalau apa, tapi bunyi juga. Apa dia punya? Macam tu ada juga. Dia bunyi. Kadang ada bunyi tu yang kita rasa tak selesa. Dia bunyi macam kucing tu. Saya pun bunyi juga. Tapi bila batuk tu memang kita rasa dekat kerongkong kita rasa kata. Jadi saya pakai spray tu lah. Spray apa, nama apa spray tu? Tak apa, bagi tahu kan nak spray ubat spray untuk apa kat kerongkong tu. Dia untuk apa orang kata untuk apa nyah kuman lah, bakteria apa semua. Tak batuk tu, kata tu hilangkan batuk. Tak apa, esok insyaAllah saya pergi cari. Kalau ada apa dia panggil apa, Difflam, Difflam, Difflam. Difflam. Difflam dia ada apa ubat macam apa tablet, tapi ada yang spray. Kalau tak ada yang tu ubat lain tak apa, jadi yang apa spray kat kerongkong. Tak apa, nanti esok insyaAllah saya pergi cari. Larat dah sakit dah waput pun. Sekarang ni dah pukul 9.42 lah. Jadi kita mula. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu rabbil anbiya'i wa mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi zidni ilma. Alhamdulillah, syukur kehadirat Allah SWT. Dengan izinnya pada malam ni kita masih lagi diberikan kekuatan di mana mampu lagi kita untuk meneruskan sama-sama secara berjemaah mengikuti program Generasi Al-Quran, di mana pada malam ni kita memasuki siri yang ke 265 insya-Allah. Jadi pada malam ni tuan-tuan dan puan-puan sekalian, tetamu kita ataupun guru kita sudah pun ada bersama-sama kita pada malam ni insya-Allah. Jadi kita boleh mulakan program walaupun kawan-kawan kita seperti mana yang tuan-tuan sedari kebelakangan ni memang join lambat sikit kerana dah pandai gunakan Google Meet. Jadi insya-Allah mereka akan join selepas ni. Jadi sekarang ni dah pukul 9.44 lah. Eloklah kita mulakan dengan baca umum kitab Al-Fatihah. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, untuk malam ni tetamu kita ataupun guru kita pada malam ni adalah Al-Fadil Ustaz
Muhammad Ridwan bin Cik Man yang merupakan dulu adalah imam Masjid Daerah Rampai Selatan. Kami Ustaz merupakan pengkuliah di masjid-masjid dan surau-surau. Jadi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, saya mengalu-alukan kehadiran Ustaz dan juga tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Khususnya untuk Ustaz, di mana Ustaz sudi lagi dah sekian kali dah, beberapa kali dah bersama-sama kita menjadi guru kita dalam program ni. Jadi kita sangat mengucapkan jutaan terima kasih kepada Ustaz kerana sudi terus membantu memastikan program ini berjalan sehingga insya-Allah mencapai target kita untuk kita sama-sama khatam Al-Quran bersama-sama secara berjemaah dalam Google Meet ni insya-Allah, di mana kita targetkan ini kita mempunyai matlamat untuk khatam Al-Quran sebelum Hari Raya Haji insya-Allah nanti. Kerana sekarang ni dah siri 265 dan kita dah sampai juzuk yang ke-28 dah. InsyaAllah kita akan khatam sebelum Hari Raya Haji. Jadi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, insyaAllah pada malam ni kita akan teruskan lagi membaca Al-Quran 3 muka surat lagi, di mana kita akan baca malam ni surah yang ke-60 iaitu surah Al-Mumtahanah, dan daripada ayat pertama sampai ayat 13, dan seterusnya kita akan sambung surah As-Saff ayat 1 sampai 5 insya-Allah, iaitu kita akan baca di muka surat 549 sampai 551. Jadi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, lepas saja nanti Ustaz memperdengarkan bacaan ayat suci Al-Quran untuk kita ikut bersama baca di rumah masing-masing. InsyaAllah saya akan pula membacakan terjemahan ayat-ayat tersebut, dan seterusnya saya akan serahkan kembali majlis ini kepada Ustaz untuk menyampaikan tazkirah dalam slot konten kita insyaAllah. Jadi kalau tuan-tuan dah bersedia, tuan-tuan boleh buka muka surat 549 sampai 551, ataupun tuan-tuan boleh tengok pada skrin. InsyaAllah saya akan tayangkan ayat-ayat daripada dua-dua surah berkenaan. Jadi kalau tuan-tuan dah bersedia, saya nak serahkan majlis ini kepada Ustaz untuk memperdengarkan bacaan ayat-ayat suci Quran daripada surah Al-Mumtahanah daripada ayat 1 sehingga selesai ayat 13, dan seterusnya surah menyambung dengan surah As-Saff ayat 1 sampai 5 insya-Allah. Jadi dengan segala hormatnya dipersilakan Ustaz. Alhamdulillah, terima kasih kepada Dr. Rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. InsyaAllah kita nak mulakan bacaan. Moga-moga Allah Subhanahu wa taala memimpin lidah kita dan qalbu kita. Moga-moga bacaan kita bacaan yang mendapat keridhaan daripada Allah Subhanahu wa taala insya-Allah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق يخرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا بالله ربكم إن كنتم خرجتم جهادا في سبيلي وابتغاء مرضاتي تسرون إليهم بالمودة وأنا أعلم بما أخفيتم وما أعلنتم ومن يفعله منكم فقد ضل سواء السبيل إن يثقفوكم يكونوا لكم أعداء ويبسطوا إليكم
ويبسطوا إليكم أيديهم وألسنتهم بالسوء وودوا لو تكفرون لن تنفعكم أرحامكم ولا أولادكم يوم القيامة يفصل بينكم والله بما تعملون بصير قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده إلا قول إبراهيم لأبيه لأستغفرن لك وما أملك لك من الله من شيء ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا واغفر لنا ربنا إنك أنت العزيز الحكيم لقد كان لكم فيهم أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر ومن يتول فإن الله هو الغني الحميد عسى الله أن يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم مودة والله قدير والله غفور رحيم لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وظاهروا على إخراجكم أن تولوهم ومن يتولهم فأولئك هم الظالمون يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن الله أعلم بإيمانهن فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار لا هن حل لهم ولا هم يحلوا لهن وآتوهم ما أنفقوا ولا جناح عليكم أن تنكحوهن إذا آتيتموهن أجورهن ولا تمسكوا بعصم الكوافر واسألوا ما أنفقتم واسألوا ما
أنفقتم وليسألوا ما أنفقوا ذلكم حكم الله يحكم بينكم والله عليم حكيم. وإن فاتكم شيء من أزواجكم إلى الكفار فعاقبتم فآتوا الذين ذهبت أزواجهم مثل ما أنفقوا واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون. يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على ألا يشركن بالله شيئا ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن أولادهن ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن ولا يعصينك في معروف فبايعهن واستغفر لهن الله إن الله غفور رحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تتولوا قوما غضب الله عليهم قد يئسوا من الآخرة كما يئس الكفار من أصحاب القبور. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم. يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. وإذ قال موسى لقومه يا قوم لم تؤذونني وقد تعلمون أني رسول الله إليكم فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم والله لا يهدي القوم الفاسقين. صدق الله العظيم. Subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Malam ni kita dah dapat bersama-sama lagi membaca 3 lagi buku surah Al-Quran, di mana pada malam ni kita dapat baca mengikut bersama-sama dengan bacaan yang diperdengarkan oleh Al-Fadhil Ustaz Muhammad Ridwan Cik Man yang membaca surah Al-Mumtahanah dan juga surah As-Saff. InsyaAllah saya akan bacakan terjemahan kedua-dua surah yang berkenaan, di mana kita telah membaca surah Al-Mumtahanah sehingga selesai dan membaca surah As-Saff daripada ayat 1 sampai 5. Muka surat 549. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Aku mohon dengan Allah dari syaitan yang terjam. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu membiarkan musuhku dan musuhmu bersahabat dengan cara kamu sampaikan kepada mereka berita-berita rahsia orang-orang mukmin, kerana hubungan baik dan kemesraan yang ada di antara kamu dengan mereka, sedangkan mereka telah kufur ingkar terhadap kebenaran Islam yang
sampai kepada kamu. Mereka juga telah mengeluarkan Rasulullah SAW dan juga mengeluarkan kamu dari tanah suci Mekah disebabkan kamu beriman kepada Tuhan kamu. Janganlah kamu berbuat demikian jika betul kamu keluar untuk berjihad pada jalanku dan untuk mencari keredaanku. Tidak ada faedahnya kamu mengadakan hubungan kasih mesra dengan mereka secara rahsia. Sementara aku amat mengetahui apa yang kamu rahsiakan dan apa yang kamu zahirkan. Dan ingatlah sesiapa di antara kamu yang melakukan perkara itu, maka sesungguhnya telah sesatlah dia dari jalan yang benar. Jika mereka mendapat menguasai kamu, nescaya mereka menjadi musuh yang membahayakan kamu. Mereka akan membebaskan tangan mereka dan lidah mereka terhadap kamu dengan kejahatan. Serta mereka suka seandainya kamu juga menjadi kafir seperti mereka. Kaum kerabat kamu dan anak-anak kamu yang tidak mengikuti kamu beriman tidak sekali-kali akan mendatangkan sebarang faedah kepada kamu pada hari kiamat. Allah akan memisahkan di antara kamu semua pada hari itu. Dan ingatlah Allah Maha melihat segala yang kamu kerjakan. Sesungguhnya ada bagi kamu teladan yang baik pada Nabi Ibrahim AS dan pengikut-pengikutnya semasa mereka berkata kepada kaum yang kufur ingkar. Sesungguhnya kami melepaskan diri daripada kamu dan daripada apa yang kamu sembah selain daripada Allah. Kami ingkari segala penyembahan kamu dan dengan itu ternyatalah perasaan permusuhan dan kebencian di antara kami dengan kamu adalah selama-lamanya sehingga kamu menyembah Allah semata-mata. Tetapi janganlah dicontohi perkataan Nabi Ibrahim kepada bapanya. Katanya, aku akan memohon kepada Tuhanku pengampunan buat dosa-dosamu. Namun aku tidak berkuasa menahan azab Allah sedikit pun daripada menimpamu. Berdoalah wahai orang-orang yang beriman sebagaimana Nabi Ibrahim dan pengikut-pengikutnya berdoa ketika mereka memusuhi kaumnya yang kafir dengan berkata, wahai Tuhan kami, kepada Engkaulah saja kami berserah diri dan kepada Engkaulah kami bertaubat serta kepada Engkaulah juga tempat kembali. Wahai Tuhan kami, janganlah Engkau jadikan pendirian dan keyakinan kami terpesong kerana penindasan orang-orang kafir dan ampunilah dosa-dosa kami. Kerana sesungguhnya Engkaulah sahaja yang maha kuasa lagi maha bijaksana. Sesungguhnya telah ada buat kamu contoh dan ikutan yang baik pada Nabi Ibrahim dan pengikut-pengikutnya, iaitu bagi orang yang bersentiasa mengharapkan keredaan Allah dan balasan baik hari kiamat, hari akhirat. Dan sesiapa yang berpaling daripada mencontohi mereka, maka padanya akan menimpa dirinya sendiri. Kerana sesungguhnya dialah yang maha kaya lagi maha terpuji. Semoga Allah akan menimbulkan perasaan kasih sayang antara kamu dengan orang-orang yang kamu musuhi daripada kaum kerabat kamu itu, dengan jalan menjadikan mereka insaf dan memeluk Islam. Dan ingatlah Allah Maha Kuasa ke atas setiap sesuatu dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Mengasihani. Allah tidak melarang kamu daripada berbuat baik dan berlaku adil kepada orang-orang yang tidak memerangi kamu kerana agama kamu dan tidak mengeluarkan kamu daripada kampung halaman kamu. Sesungguhnya Allah mengasihi orang-orang yang berlaku adil. Sesungguhnya Allah hanya melarang kamu menjadi teman rapat bagi orang-orang yang memerangi kamu kerana agama kamu dan mengeluarkan kamu dari kampung halaman kamu serta membantu orang lain untuk mengusir kamu. Dan ingatlah sesiapa yang menjadikan mereka teman rapat, maka mereka itulah orang-orang yang zalim. Wahai orang-orang yang beriman, apabila orang-orang perempuan yang mengaku beriman datang berhijrah kepada kamu, maka ujilah iman mereka. Allah lebih mengetahui akan iman mereka sekiranya kamu mengetahui bahawa mereka beriman. Maka janganlah kamu mengembalikan mereka kepada orang-orang kafir. Mereka tidak halal bagi orang-orang kafir itu sebagai isteri, dan orang-orang kafir itu pula tidak halal bagi mereka sebagai suami. Dan
berikanlah kepada suami-suami mereka yang kafir itu apa yang mereka telah belanjakan, dan tidaklah menjadi salah kamu berkahwin dengan mereka perempuan-perempuan yang berhijrah itu apabila kamu memberikan kepada mereka mas kahwinnya. Dan janganlah kamu, wahai orang-orang Islam, berpegang kepada akad perkahwinan kamu dengan perempuan-perempuan yang kekal dalam keadaan kafir. Mintalah kembali mas kahwin yang kamu telah berikan, dan biarkanlah mereka suami-suami yang kafir itu meminta kembali apa yang mereka telah belanjakan. Demikianlah hukum Allah, dia menghukum di antara kamu dengan adil. Dan ingatlah Allah maha mengetahui lagi maha bijaksana. Dan sekiranya kamu tidak menerima kembali mas kahwin isteri-isteri kamu yang menjadi murtad serta melarikan diri ke pihak orang-orang kafir, teranglah pihak puak yang kafir itu serta dapatkanlah harta rampasan. Berikanlah harta itu kepada orang-orang Islam yang isterinya lari sebagai ganti mas kahwinnya sebanyak yang mereka telah bayar. Dan bertakwalah kamu kepada Allah yang kamu beriman kepadanya. Wahai Nabi, apabila orang-orang perempuan yang beriman datang kepadamu untuk memberi pengakuan taat setia bahawa mereka tidak akan melakukan syirik kepada Allah dengan sesuatu apapun, dan mereka tidak akan mencuri, dan mereka tidak akan berzina, dan mereka tidak akan membunuh anak-anaknya, dan mereka tidak akan berdusta mengada-ngadakan daripada kemahuan hati mereka, dan mereka tidak akan menderhaka kepadamu dalam sesuatu perkara yang baik. Maka terimalah pengakuan taat setia mereka dan mohonlah kepada Allah untuk mengampuni dosa mereka. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Mengasihani. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menjadi teman rapat bagi orang-orang kaum yang dimurkai Allah. Mereka telah berputus asa daripada mendapat kebaikan akhirat, sebagaimana berputus asanya orang-orang kafir yang ada dalam kubur. Seterusnya, surah As-Saff, barisan, bermaksud barisan, surah yang ke-61. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Segala yang ada di langit dan yang ada di bumi tetap mengucap tasbih kepada Allah, dan dialah Maha Kuasa lagi Maha Bijaksana. Wahai orang-orang yang beriman, mengapa kamu memperkatakan apa yang kamu tidak melakukan? Amat besar kebenciannya di sisi Allah apabila kamu memperkatakan sesuatu yang kamu tidak melakukannya. Sesungguhnya Allah mengasihi orang-orang yang berperang untuk membela agamanya dalam barisan yang teratur rapi, seolah-olah mereka sebuah bangunan yang tersusun kukuh. Dan ingatlah peristiwa ketika Nabi Musa berkata kepada kaumnya, wahai kaumku, mengapa kamu menyakiti aku, sedangkan kamu mengetahui bahawa sesungguhnya aku ini pesuruh Allah kepada kamu. Maka ketika mereka berpaling daripada kebenaran yang mereka sedia mengetahuinya, Allah besokkan hati mereka daripada mendapat hidayah petunjuk. Dan Allah tidak memberi hidayah petunjuk kepada orang-orang yang fasik. Sadaqallahu azim. Innalah Allah yang Maha Agung. Alhamdulillah tuan-tuan dan puan-puan, kita pada malam ini juga dah dapat mendengar terjemahan daripada surah yang kita baca sebentar tadi, iaitu surah Al-Mumtahanah ayat 1 sampai ayat yang ke-13 dan seterusnya. Kita juga dapat mendengar terjemahan ayat 1 sampai 5 surah As-Saff. Jadi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, di dalam surah Al-Mumtahanah Allah memperingatkan kita supaya tidak bekerjasama dengan kaum kafir ataupun orang kafir ataupun orang munafik, iaitu bersahabat sehingga membocorkan rahsia umat muslim, orang-orang Islam ataupun kaum muslimin. Panjang dalam cerita ayat tersebut,
Tak ayat panjang ayat dia. Jadi menceritakan bagi hal-hal yang benar sehingga ke hujung ayat memperingatkan kita supaya kita jangan membocorkan rahsia atau bersahabat baik dengan mereka sehingga membocorkan rahsia orang-orang Muslim khususnya dalam strategi yang diatur untuk mengukuhkan keimanan dan juga menjaga orang-orang Islam. Dan seterusnya dalam surah As-Saff Allah memperingatkan kita supaya kata jangan kita, Allah amat benci, amat besar kebencian di sisi Allah apabila kamu mengatakan sesuatu yang kamu tidak melakukannya. Jadi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, semoga kita dapat beramal dengan apa yang kita dengar dan juga mengukuhkan ketakwaan kita kepada Allah insya-Allah dan menjauhkan diri kita daripada sifat-sifat munafik dan fasik, orang-orang yang fasik, dan juga kita menjauhkan diri kita daripada orang-orang yang fasik dan juga orang-orang kafir daripada bersahabat sehingga kita melayan mereka lebih daripada layanan orang-orang Islam sendiri. Jadi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, seterusnya saya nak serahkan kembali majlis ini kepada Al-Fadhil Ustaz Muhammad Ridwan Cik Man untuk menyampaikan kepada kita tazkirah ilmu untuk kita pada malam ni di dalam surah Al-Furqan. Dengan segala hormatnya saya persilakan Ustaz. Jadi alhamdulillah pada kita jadi Muhammad doa apa lah termasuk wanita yang dengan Muhammad. Jadi ada beberapa peristiwa antaranya berkenaan dengan orang dengan Muhammad, seorang pahlawan perang Badar yang bernama Hatib bin Abi Balta'ah. Jadi dengan Muhammad bin Abi Balta'ah dengan Muhammad radhiyallahu anhu, dengan Muhammad ada satu berita yang diketahui Nabi sallallahu alaihi wasallam ada Azam Subuh dengan Ali dan Zubair dan juga untuk ke Raudhah. Ada kata Nabi SAW macam-macam hal itu kita Nabi SAW tak tahu. Mana surah daripada Muhammad semua juga dengan Muhammad Nabi mendapat maklumat daripada Allah Ta'ala Nabi Hatta daripada tiga sahabat tadi Nabi betul daripada orang di sana kepada seorang wanita. Seorang wanita dia duduk di atas unta, maka ambil surat yang ada pada dia. Dia dapat tiga sana Sayyidina Ali dan juga menentang Allah betul sama ada betul yang Nabi minta. Dia betul pun minta surat daripada yang Nabi sekali. Ini Muhammad Minta maaf Ustaz. Suara tak dengar lah. Suara hilang-hilang. Hilang. Sini hujan. Ya, tak dengar lah. Sini hujan. Tak tahu dia hilang ada tak tahu. Tak dapat nak tangkap apa benda. Okey dah Ustaz kot. Tadi saya buka mikrofon je Ustaz. Cuba cakap balik. Saya rasanya okey lah. Baik. InsyaAllah lah. Jadi sampai saya sambung cerita tadi. Jadi bila mana tiga orang sahabat Nabi tadi sampai di Raudhah, memang ketika tu Raudhah Sayyidina Muhammad bukan macam keadaan sekarang ni lah. Jadi ketika tu Sayyidina Muhammad ada seorang wanita dan dia minta surat yang sebagaimana yang Nabi suruh. Tu boleh dengar tak? Okey tak? Boleh dah Ustaz. Alhamdulillah boleh dah. Okey tak? Okey. Alhamdulillah. Jadi perempuan dia tak mengaku. Bila mana tak mengaku, maka sahabat Nabi dia buat akal lah. Dia kata kalau hang tak bagi surat tu, Saudara Muhammad, kalau hang tak bagi, akan kami telanjangkan. Jadi dengar ugutan tu, wanita tadi dia pun berani takut.
Berani takut. Akhirnya dia buka dalam sanggul dia, dalam ikat rambut dia tu ada satu surat, maka surat ini diserahkan kepada sahabat Nabi Sayyidina Ali karamallahu wajhah. Jadi bila mana surat tu sampai ke tangan Nabi SAW, rupa-rupanya surat tu dihantar oleh Hatib radhiyallahu anhu, seorang sahabat Nabi Sayyidina Muhammad, yang juga Sayyidina Muhammad ikut serta dalam perang Badar. Kalau tak silap, rupanya dalam surat itu Hatib dia telah memberitahu kepada pihak musuh beberapa rahsia berkenaan dengan strategi perang Rasulullah SAW. Maka dari itulah turunnya perintah Allah supaya jangan kita menjadikan musuh ni sebagai orang yang kita ni berkolaborasi dengan dia. Sebab apa? Dia orang-orang yang memusuhi Islam, selama orang-orang kafir dia dua. Satu yang dia itu dia tidak Islam, tetapi dia tu baik dengan kita. Dia tidak berperang, dia tidak mengganggu. Saudara Muhammad, dia tidak mengganggu keamanan kita, dia tidak mencabul hak-hak kita, yang tu tak apa. Tapi yang disebut, yang Allah larang kita ni, bagi hati kat mereka ni, adalah orang yang kafir, yang mereka itu memerangi kita. Kerana kata Allah, dulu orang kafir itulah yang menghalau Nabi, yang mengambil hak mereka, yang menzalimi Nabi, menolak dakwah Nabi dan sebagainya. Tiba-tiba hari ini ada orang yang dia buat satu rancangan sulit, dia memberikan maklumat Nabi, membocorkan maklumat Nabi sebab nak mendapatkan hati pihak musuh. Maka menjadi larangan kepada kita untuk bersikap demikian. Saudara Muhammad, tapi bila ditanya kepada Hatib, pasal apa dia buat macam tu? Maka dijawablah oleh Hatib bahawa bukanlah dia itu, hati dia itu bukanlah cenderung kepada orang kafir. Bahkan bukanlah dia itu tercabut keimanan dia. Akidah dia masih Islam. Dia masih menyembah Allah Subhanahu Wa Taala. Cuma yang dia buat begitu sebab kerisauan dia kepada saudara Muhammad, kaum kerabat dia yang ditinggalkan di Mekah ketika mana Hatib dia berhijrah ke Madinah. Sebab ada setengah orang yang berhijrah ke Madinah sementara keluarga dan juga orang kata apa, harta mereka yang dia peninggalkan di Mekah ada yang dalam peliharaan. Manakala siapa-siapa yang tak ada orang yang nak jaga kerabat mereka di Mekah, orang-orang Mekah, musyrikin Mekah ketika itu melakukan sewenang-wenangnya. Sampailah saudara Muhammad sebagai contoh kisah dalam perang Badar. Perang Badar itu terjadi setelah mana pasukan Nabi SAW nak menahan pasukan Abu Sufyan yang pulang daripada berdagang di Syam. Pasal apa nak tahan kumpulan tu? Sebab nak ambil barang dagangan tu. Pasal apa nak ambil? Sebab rupa-rupanya Abu Sufyan dia memperdagang apa yang dia perdagangkan di Syam tu adalah barang-barang orang Islam yang orang Islam tinggal ketika mana dia berhijrah daripada Mekah ke Madinah. Jadi rumah-rumah orang Islam dipecah masuk, harta orang Islam diambil sewenang-wenangnya dan diniagakan dan sebagainya, maka Nabi nak tutup balik. Sebab tu berlakunya perang Badar. Maka Hatib dia buat surat ni bukanlah saudara Muhammad dia tu khianat kepada Allah, tak. Tapi dia kata dia saudara Muhammad dia buat surat tu, dia beritahu rahsia tu sebab apa? Sebab orang musyrik ada yang berjanji kepada dia bahawa mereka nak pelihara kerabat dia. Maka dengan sebab itulah dia risau ke kerabat dia, maka dia melakukan perkara yang sedemikian. Begitu juga saudara Muhammad yang berlaku kepada saudara Muhammad manusia pada hari ini berkenaan dengan sikap kita kepada Allah, sikap kita kepada orang beriman, dan bagaimanakah sikap kita kepada orang yang tidak beriman kepada Allah. Allah tegur saudara Muhammad dalam surah Al-Fat. Allah kata Nabi Muhammad itu pesuruh Allah, dan pengikut-pengikut Nabi Muhammad SAW itu mereka bertegas dengan orang-orang kafir, yakni orang-orang yang memerangi mereka. Tak boleh kita bagi hati kita kepada orang yang ingkar kepada Allah. Saudara Muhammad dan orang-orang yang beriman itu, pengikut Nabi Muhammad SAW itu, ciri yang kedua, mereka itu berkasih sayang sesama-sama orang Islam. Jadi kita ni, saudara Muhammad, bila kata kita ni orang Islam, maka kena adalah ciri-ciri yang menunjukkan kita ni berbeza daripada orang yang bukan Islam. Dan dalam surah saudara Muhammad, saya buat ringkasan lah. Dalam surah Al-Mumtahanah ni juga menceritakan tentang saudara Muhammad bai'ah. Bai'ah saudara Muhammad
yang dibuat kepada Rasulullah SAW. Salah seorang wanita yang berbai'ah dengan Nabi SAW adalah Hindun bin Utbah. Hindun bin Utbah bin Rabi'ah bin Abdul Syams bin Abdul Manaf. Sayyidina Muhammad jadi ada berkongsi pertalian dengan Nabi pada Abdul Manaf. Sayyidina Muhammad. Jadi Hindun binti Utbah ni sebenarnya adalah daripada suku Quraisy dan beliau merupakan seorang wanita kata yang sangat dihormati, hampir-hampir menyamai dengan status Khadijah. Sayyidatina Khadijah binti Khuwailid. Sayyidina Muhammad mana kata wanita, antara wanita-wanita yang ada nama, antara tokoh-tokoh dalam kalangan wanita. Jadi bila mana Sayyidina Muhammad berlakunya Fathul Makkah, pembukaan kota Makkah, Sayyidina Muhammad Hindun bersama dengan suami dia Abu Sufyan, mereka telah memeluk Islam. Maka Sayyidina Muhammad bila mana mereka berbai'ah janji taat setia kepada Nabi SAW, mereka kena buktikan apa yang mereka kata. Kalau dulu mereka itu orang yang melawan Nabi, Abu Sufyan sendiri pun orang yang melawan Nabi SAW. Tapi bila mana mereka telah masuk Islam setelah Fathul Makkah, maka bila kita buat janji taat setia, bila kita kata sesuatu, kata-kata kita hendaklah dikotakan. Bila kita kata, kita kena buat. Sebab Allah bagi amaran pada kita, sangat besarlah kemurkaan Allah bagi mereka yang tak buat pun apa yang dia kata. Maka dari itu Sayyidina Muhammad mencontohi Hindun dan juga Abu Sufyan. Antara Sayyidina Muhammad setelah mana mereka masuk Islam dan berbai'ah kepada Islam, kepada Rasulullah SAW untuk menegakkan Islam, maka antara jasa yang besar Abu Sufyan dan juga Hindun adalah dalam perang Yarmouk, di mana pada ketika itu mereka mengatakan, percepatkanlah kematian mereka, yakni musuh Islam, dengan pedang kalian wahai kaum muslimin. Jadi Sayyidina Muhammad Hindun ni adalah sebenarnya Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, Hindun adalah Sayyidina Muhammad, macamlah kita nak kata dia adalah mak kepada Muawiyah. Kan? Hindun dengan Abu Sufyan ada anak nama Muawiyah. Sayyidina Muhammad jadi Muawiyah tu dia nanti selepas Sayyidina Ali khalifah, kemudian ganti naik Sayyidina Muhammad, Sayyidina lupa Hasan ke Husain. Sayyidina Muhammad naik sebulan. Lepas itu Muawiyah yang memegang takhta khalifah. Lepas Muawiyah dilepaskan jawatan itu kepada anak dia Yazid bin Muawiyah. Mana kata Hindun, Sayyidina Muhammad yang masuk Islam selepas Fathul Makkah, yang berbai'ah dengan Nabi SAW, dia adalah ibu kepada pendiri dinasti Sayyidina Muhammad Umayyah. Sayyidina Muhammad dia adalah ibu, dia pendiri dinasti Umayyah, Muawiyah. Jadi Hindun adalah mak dia. Mana kata di situ peranan yang besar lah. Bila mana dia telah berjanji kepada Allah dan taat setia Sayyidina Muhammad, maka ujian itu ditempuhi dengan baik dan terbuktilah Sayyidina Muhammad orang tersebut bila mana apa yang dia kata di mulut dan apa yang di hati itu selari Sayyidina Muhammad, maka dia tu akan menjadi orang yang diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagai contoh pada malam ni Sayyidina Muhammad, kita baca surah ni, kita pun dapat tahu mengenai kisah Hindun yang akhirnya dia tu bertaubat dan dia kembali kepada agama Allah. Sedangkan sebelumnya kita tahu kisah Hindun versi yang satu lagi. Satu sisi yang lain Hindun di mana Sayyidina Muhammad dia mengupah Sayyidina Muhammad minum sebut banyak, makan sebut banyak, lupa. Dia mengupah Wahsy untuk nak menombak Sayyidina Muhammad, Sayyidina Hamzah sampai mati Sayyidina Muhammad. Tapi dalam kisah yang lain dalam kehidupan Hindun adalah bila mana dia berbai'ah, dia bila mana dia berjanji taat setia, akhirnya dia mengutarakan apa yang dia kata, dan dia tergolong dalam Sayyidina Muhammad wanita-wanita yang diangkat darjatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita pun dalam konsep kehidupan kita ni Sayyidina Muhammad sebagai orang kata sebagai contoh, tak kira lah lelaki ataupun wanita. Jadi kita ni kebanyakan kita dalam ni orang yang berkahwin. Saya bukan nak mengajak lah, cuma kita berkongsi saja kan. Bila mana kita nak kahwin, bila mana kita kahwin, jadi kita ada akad nikah kita kan. Akad nikah tu Sayyidina Muhammad, aku terima nikahnya, sebut nama pasangan kita dengan mas kahwin dia muka-muka.
Sayyidina Muhammad disaksikan oleh orang yang beriman dan disahkan oleh mereka. Sayyidina Muhammad ada mahar yang kita bayar sebagai mas kahwin dia. Maka di sana sebenarnya termeterai satu perjanjian Sayyidina Muhammad yang kalau pun tak dibuat secara lisan tapi telah ada perjanjian yang telah ada antara Sayyidina Muhammad, mertua dan juga menantu, antara suami dan isteri, antara isteri dengan suami, Sayyidina Muhammad, antara anak dengan mak bapak. Jadi perjanjian yang macam mana? Perjanjian yang sebenarnya bila mana menikahnya kita dengan seorang wanita, kita bukanlah merampas ataupun mengambil dia daripada bapak dia, Sayyidina Muhammad. Mana kata bapak dia tak ada hak dah atas dia dah. Memang isteri itu hak kita, Sayyidina Muhammad. Tapi sebenarnya kita dan bapak mertua kita adalah sebenarnya sama-sama Sayyidina Muhammad melindungi wanita yang dalam peliharaan kita. Sayyidina Muhammad jadi bila mana melindungi, pertama kita melindungi akidah isteri, wanita yang kita ambil jadikan sebagai isteri, kita kena lindungi akidah dia. Sayyidina Muhammad, kita kena lindungi aurat dia, tubuh dia. Kita kena lindungi Sayyidina Muhammad, hati dia, emosi dia, fizikal dan mental dia. Pertama lindungi akidah dia, kemudian lindungi fizikal dan mental dia. Daripada apa? Lindungi daripada api neraka Allah Subhanahu wa taala. Lindungi daripada dimurkai Allah Subhanahu wa taala. Kalau isteri ada buat hal apa pun, orang lelaki tak boleh marah lama-lama. Sebab bila orang lelaki tu dia marah isteri dia, sebenarnya para malaikat Allah turut melaknat isteri dia. Maka kalau kita sayang pada isteri itu hendaklah kita ajarkan dengan pengetahuan agama agar sama-sama mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Berlaku perkara yang membuatkan kita terasa dan sebagainya, kena saling memaafkan. Ruhama bainahum, kena cepat-cepat nak memaafkan, kena sering berkasih sayang. Jadi apa yang kita kata, mestilah kita buat kepada pasangan kita. Begitu juga dengan wanita yang telah bersuami. Maka hendaklah dia tunaikan janji dia kepada suami dia. Yakni menjaga maruah suami. Ketika mana suami tak ada dalam rumah, isteri itulah yang menjadi pengganti suami, dia menjadi ketua rumah, dia kena jaga. Sayyidina Muhammad, maruah dia kena jaga, akidah dia kena jaga anak-anak bagi pihak suami. Tidak membenarkan lelaki yang suami itu tak suka, tak bagi. Suami itu ada orang yang suami tak suka, isteri dia tak boleh bagi. Orang yang suami tak suka tu masuk dalam rumah dia tak boleh bagi. Kemudian Sayyidina Muhammad, isteri itu antara amanah dia adalah anak-anak yang dikurniakan Allah Subhanahu wa taala. Hendaklah dia seorang ibu tu dia menjadi pendidik yang utama kepada anak dia. Anak kita nak hantar dia mengaji, alhamdulillah. Kita boleh hantar mengaji, alhamdulillah. Setengah orang dia ajak mengaji sendiri. Tapi sekurang-kurangnya surah Al-Fatihah tu, biarlah kita yang ibu di rumah ni, biarlah kita yang ajak anak kita. Ataupun bapa yang di rumah tu, biarlah surah Al-Fatihah tu kita yang ajak kepada anak kita. Sebab surah tu akan dia bawa dalam kehidupan dia. Surah Muhammad, dalam setiap sembahyang dia akan bawa surah Al-Fatihah. Moga-moga dengan pertalian kita mengajak surah Al-Fatihah kepada anak tadi, menjadikan kita terselamat daripada kemurkaan Allah. Dan moga-moga dengan pertalian kita mengajarkan surah Al-Fatihah tadi, menjadikan kita, isteri kita dan anak-anak kita ni, Sayyidina Muhammad, menjadi orang yang mendapat manfaat Allah di dunia dan mendapat manfaat di akhirat. Sebab Allah beritahu dalam surah Al-Mumtahanah, tak bergunalah wala arhamakum wala auladakum, tak bergunalah Sayyidina Muhammad, orang kata kaum kerabat dan juga anak-anak pada hari kiamat. Yang tak berguna kaum kerabat ada anak itu yang macam mana? Kaum kerabat ada anak-anak yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagai contoh, Nabi Nuh alaihi salam, anak dia yang sulung dan juga isteri dia tak ikut dia naik kapal Sayyidina Muhammad, maka mereka itu tidak, Sayyidina Muhammad memberikan manfaat kepada Nabi Nuh alaihi salam. Anak-anak yang bagi manfaat, kaum kerabat yang bagi manfaat dengan kita ni macam mana? Adalah anak-anak dan kaum kerabat yang kita ikat mereka itu dengan pertalian di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kita ikat mereka itu dengan kasih sayang kerana Allah, dan kita nak sama-sama mendapat keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi bila mana ya demikian, kita kena insaf bahawa Sayyidina Muhammad, orang Islam ni, kata Nabi SAW, orang Islam yang sejati itu adalah orang Islam yang mulut dia dan tangan dia, Sayyidina Muhammad tak buat suka hati pada orang lain. Orang Islam yang sejati itu adalah bila mana orang Islam lain terselamat daripada lidah dan juga daripada tangan kita.
Sebab dengan lidah dan tangan kita boleh buat kezaliman. Jadi Saudara Muhammad, kalau kata orang tu Islam yang sejati adalah dia itu sebenarnya adalah orang yang sangat memelihara lisan dia dan memelihara tangan dia daripada melakukan perbuatan-perbuatan yang keji. Saudara Muhammad, dan dalam masa yang sama Saudara Muhammad, perkataan kita Saudara Muhammad dengan perbuatan kita hendaklah selari. Sebab Saudara Muhammad, orang yang tak selari perkataan dan hati dia tu, Saudara Muhammad, mereka itu adalah orang-orang yang tak dapat dipercayai. Jadi orang-orang yang Saudara Muhammad sebagai contoh, Hatib bin Abi Balta'ah tadi, bila mana dah Nabi tahu dah, pecah rahsia dah, kata dia nak bersekongkol, dia kata dia tu bagi maklumat rahsia kepada musyrikin Mekah, walaupun orang dah tahu rahsia dah, tapi Saudara Muhammad hati dia tu dia masih jujur dengan Rasulullah SAW. Dia cerita dia buat tu bukan sebab hati dia suka pada mereka, tapi semata-mata nak menjaga kerabat dia yang masih berada di Mekah. Dan Nabi SAW sendiri beritahu bahawa kata-kata dia, pengakuan Hatib tadi adalah pengakuan yang jujur. Jadi Saudara Muhammad, kita hari ini walaupun Saudara Muhammad, orang kata apa, siapa boleh tahu apa yang kita kata dengan apa yang di hati kita sama ataupun tidak. Jadi Saudara Muhammad, kalaupun tak ada orang yang tahu, sebenarnya Allah lah yang Maha mengetahui. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. Allah tahu lah Saudara Muhammad segala apa yang kita nyatakan, segala apa yang kita sembunyi. Maka di sana Saudara Muhammad, Allah nak menyuruh kita berusaha menjadi orang yang sebagaimana kata hati dia, sebegitulah pula lisan dia. Makna kata kalau baik Saudara Muhammad nampak dia tu pada mengatakan dia tu baik, luar tu nampak baik, begitu jugalah hati dia pun seorang yang baik. Saudara Muhammad, kena kita ni kena berusaha. Sebab kadang-kadang seorang tu pada pakaian nampak baik, dengan berkopiah, dengan baju Melayu apa semua itu aurat. Tapi pada akhlak dia, pada hati dia, Saudara Muhammad boleh jaga ke, boleh sama baik ke? Di depan orang kita duduk di masjid, kita duduk di surau, kita boleh mengaji, kita boleh baca Quran, kita boleh solat sunat. Bila kita balik di rumah, kita boleh ke baca Quran, Saudara Muhammad, solat sunat dan sebagainya. Jadi kalau kata apa yang kita buat ketika kita berseorang diri sama macam apa yang kita buat di depan orang. Bahkan kalau kita seorang diri itu lebih lagi kita beramal. Maka alhamdulillah kita dah orang kata apa, berada di tahap yang selamat. Cuma Saudara Muhammad nak kena minta kepada Allah agar boleh kita konsisten, kita maintain dengan apa yang kita buat. Tapi kalau Saudara Muhammad di luar, Saudara Muhammad kita rajin dengan sembahyang sunat dan sebagainya, balik main di rumah, Saudara Muhammad amalan kita tak sebagaimana yang di luar, maka kita kena Saudara Muhammad paksa balik hati kita. Saudara Muhammad, adakah kita bersungguh-sungguh cuba untuk ikhlas dalam beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala? Adakah kita bersungguh-sungguh nak memikat hati Allah Subhanahu Wa Taala, ataupun Saudara Muhammad kita tu cuma nak memikat hati sesama manusia? Maka untung rugi kita Saudara Muhammad ditentukan di sini. Untung rugi kita ditentukan di hati kita. Saudara Muhammad, maka kenalah selari apa yang di hati kita. Kalau hati kita tu kita nak taat setia kepada Allah, kita nak menjadi hamba Allah yang baik, begitu jugalah perlakuan kita pun Muhammad sama. Dan kata Nabi SAW sebagai penutup pada malam ni, at-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna. At-taqwa itu di sini kata Nabi SAW. Taqwa itu di hati. Maka lanjutan daripada itu Saudara Muhammad, Nabi juga berpesan, barang siapa yang baik hati dia, maka baiklah keseluruhan tubuh dia. Barang siapa yang baik hati dia, baiklah keseluruhan tubuh dia. Saudara Muhammad, moga-moga Allah Subhanahu Wa Taala menyucikan hati kita, menghilangkan karat-karat dosa. Saudara Muhammad, moga-moga Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan hati kita hati yang lunak kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Moga-moga Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan hati kita hati yang mencari-cari kesilapan diri sendiri, bukannya kesilapan orang. Moga-moga Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan hati kita qalbun salim, nafsul mutmainnah, menjadikan hati kita hati yang tenang, sejahtera. Moga-moga Allah menjadikan hati kita hati yang baik, yang diridai oleh Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah. Sampai di situ, salah silap saya mohon ampunlah. Kalau kata ada tersilap dalam pada saya dengan maksud kita ada.
Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan katsira diucapkan kepada Ustaz. Terima kasih kerana telah pun menyampaikan tazkirah yang saya rasa menghuraikan dengan panjang mengenai ayat yang kita bacakan daripada surah Al-Mumtahanah dan juga As-Saff yang Ustaz gabungkan sekali cerita dia rupanya bersambung dalam cerita yang berkenaan dengan kisah-kisah yang asbabun nuzul ayat tersebut diturunkan. Ustaz dapat menceritakannya dengan baik, cuma mungkin terputus-putus seperti mana yang Puan Salbiah sebutkan tadi, menyebabkan kita mungkin terdengar putus-putus. Namun apa yang Ustaz ceritakan tadi sangat-sangat sangat-sangat menyentuh perkara-perkara yang disebutkan tadi, khususnya mengenai apa yang kita patut jaga, iaitu kita kena jaga orang-orang muslimin, muslimat kita, di mana kita kena melebihkan orang-orang Islam dan jangan sekali-kali kita bersepakat bersekongkol dengan orang-orang yang bukan Islam, khususnya untuk berlaku membocorkan rahsia dan sebagainya. Dan juga kita juga kena menjaga ahli keluarga kita, di mana kita berjanji, kita apa yang kita janji kita kena tepati, apa yang kita janji kita kena bertepati, seperti mana kisah Hindun dan juga Abu Sufyan sebelum apabila mereka masuk Islam selepas Fatul Mekah, mereka berbai'ah kepada Rasulullah SAW dan seterusnya. Saya pun tak tahu rupanya Muawiyah itu adalah anak kepada Hindun. Ustaz cerita ni baru saya tahu. Saya pun tak tahu rupanya. Baca dulu daripada dia kata 5 pendidikan Islam diceritakan mengenai itu perkara tersebut, Khalifah Umayyah dan sebagainya, Muawiyah dan sebagainya. Tak tahu pun kata Hindun itu adalah mak kepada Muawiyah. Jadi dan datuk tuk kepada Yazid, sebab Muawiyah, Yazid adalah anak kepada Muawiyah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, banyak yang Ustaz kupaskan tadi yang saya rasa menarik untuk tuan-tuan mungkin boleh berinteraksi dengan Ustaz. Jadi nak persilakan Haji Ayub, Haji Yaakob Ayub, jika nak berinteraksi dengan Ustaz, silakan Haji Yaakob. Terima kasih Saja Rahim. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi ada kita dapat tahu daripada Rasul kita Nabi Muhammad SAW supaya kita jangan jadikan musuh kita sebagai sahabat, yang mana kita tak boleh menjadikan kita sahabat dalam apa cara sekalipun. Jadi bagaimana kita nak mengenali lah musuh-musuh tu dalam kehidupan kita yang sekarang ini, dan tak tahu macam mana kita nak kenal mereka tu. Sebenarnya kita ni kedil lah, kita tak tahu semua. Kita nak mengenali dia pun sebab dia pun jangan dia pun lebih halus daripada yang kita ketahui. Itu saja soalan saya. Ustaz, berkaitan dengan apa yang Ustaz Haji aku sebutkan tadi, khususnya dalam konteks Malaysia lah Ustaz. Kita keliling kita ni orang bukan Islam kan. Jadi kita pun tak tahu yang mana kafir Zirmi, yang mana kafir Harbi. Jadi kita tak tahu kita berkawan. Jadi macam mana kita nak jaga diri kita ataupun perkara yang kita sembang tu nanti boleh menjadikan menjadi maklumat yang mereka boleh guna untuk merosakkan agama kita pula. Jadi kalau pada zaman Rasulullah dulu memang orang kafir yang memerangi Islam ada, kita tahu itu kafir Harbi lah. Tapi di dalam konteks kita di negara kita macam mana Ustaz? Alhamdulillah. Jadi sebenarnya Saudara Muhammad dalam pada soalan itu timbul sebab kita berasa kita nak protect diri kita. Rasa saya lah soalan itu timbul sebab itu. Jadi bila kita nak protect diri kita ni, Saudara Muhammad, antara satu kaedah yang kita kena Saudara Muhammad tahu adalah bagaimana kita nak membezakan orang tu
dia tu orang yang ingkar kepada Allah ataupun dia tu orang yang taat kepada Allah tu. Jadi kalau macam Nabi SAW, Nabi mendapat wahyu, Nabi tahu siapa yang kata orang tu orang munafik, Nabi tahu. Saudara Muhammad, jadi sahabat-sahabat pun tak tahu. Saudara Muhammad, apatah lagi kita ni, macam mana kita nak tahu rahsia-rahsia tu? Saudara Muhammad, tapi antara satu cara kita nak protect diri kita adalah kita kena tahu siapa musuh kita. Barulah sekurang-kurangnya kita ni boleh pelihara. Saudara Muhammad, kita ni daripada buat sesuatu yang Saudara Muhammad tak sepatutnya. Jadi yang kedua, Saudara Muhammad, selain daripada kita kena tahu siapa musuh kita, yang kedua, kita sendiri pun kena susun barisan kita. Ini yang Allah Subhanahu Wa Taala tekankan dalam surah Shaf, Saudara Muhammad. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala sebenarnya menyeru kita orang Islam supaya kita ni membangunkan satu barisan, satu kesatuan yang kukuh, yang kuat sama-sama kita orang Islam ni. Siapa dia orang yang kukuh, yang kuat ni? Mereka ni adalah orang yang kata-kata dia selari dengan hati dia. Kata-kata dia, perbuatan dia selari dengan hati dia. Saudara Muhammad, sebagaimana contoh Saudara Muhammad, Nabi Isa alaihissalam dan juga Hawariyun. Mereka tu walaupun cuma beberapa belah orang, 11-12 orang saja, tapi mereka tetap berdakwah ke jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu antara yang penting dalam hidup kita ni, kita mengatur saf dalam solat, terutamanya solat subuh dan juga solat Isyak. Tak mengatur saf. Sebab tu bila imam nak solat pun, imam suruh kita rapatkan saf, imam suruh kita penuhkan saf, imam suruh kita samakan tumit. Bila tak boleh suruh, Tok Siap tak boleh suruh, yang boleh suruh Tok Imam saja boleh suruh. Sebab Tok Imam tu ketua. Jadi bila ketua tu dia memimpin dan pimpinan dia tu adalah orang yang sami'na wa ata'na, kami dengar kami taat. Jadi apa pun atok tu daripada Allah. Kalau sembahyang dia tak boleh jarak tu. Dia kena apa? Kita kena sama dan sebagainya. Kita nak semua hadiah tu nanti sama-sama orang Islam ni akan disatukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kalau sah kita berterabur lagi Sayyidina Muhammad, maka mana mungkin kita akan mencapai penyatuan di jalan Allah. Jadi satu kaedah kita kena kenal siapa musuh kita, yang kedua kita kena kukuhkan Sayyidina Muhammad, perpaduan sama-sama kita. Kaedah kita nak kenal musuh Sayyidina Muhammad, ini sebenarnya musuh kita tak perlu cari Sayyidina Muhammad, melainkan dia tu yang main sendiri. Jadi bila mana musuh main kepada kita Sayyidina Muhammad, kita nak pelihara diri kita, antaranya Sayyidina Muhammad mudah saja kita baca. Ini yang saya amalkan lah daripada kecil. Kita baca Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri. Kita baca apa? Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri. Penting kita minta supaya Allah Subhanahu Wa Taala bersihkan, clearkan apa-apa yang kotor di hati kita. Kotor daripada dosa, kotor daripada maksiat-maksiat hati. Supaya apa? Supaya bila Allah nak habaq pemberitahuan tu, yang kita sebut sebagai ilham tu, ilham ni dia ada malaikat yang bawa dia, nama malaikat mulhim. Bila bersih hati tu, jadi bila mana Allah nak bagi ilham tu sampai kepada hati kita. Dan yang kedua, wa yassir li amri, permudahkan urusanku. Supaya bila mana kita dapat hidayah, kita tahu dah orang yang kita berdepan dia ni orang yang macam mana. Sayyidina Muhammad, barulah mudah urusan-urusan kita nak berdepan dengan dia. Tapi kalau kata hati itu masih lagi Sayyidina Muhammad tak ada connection dengan Allah Ta'ala dalam arti kata yang lain, hati itu banyak dengan maksiat dan dosa, Sayyidina Muhammad tak terbuka lagi. Sayyidina Muhammad jadi mana mungkin nak dapat ilham daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dia tak dapat ilham, macam mana nak berdepan dengan orang tadi. Jadi doa tadi juga sebenarnya dibaca oleh Nabi Musa AS ketika mana nak berdepan dengan Fir'aun, tuan-tuan. Sejarah doa tu adalah bila mana Sayyidina Muhammad, Nabi Musa nak berdepan dengan Fir'aun. Jadi kalau kita pula nak berdepan dengan orang kafir, sesuailah kita baca apa yang dibacakan oleh Nabi Musa AS. Kerana di sana Allah akan memimpin hati kita. Hati yang terpimpin tu antara contohnya, selain daripada kita tahu kita nak kata apa, kita tahu kita nak sorok apa, selain daripada tu dia ada rasa-rasa dia yang Allah bagi kepada kita. Contohnya Nabi SAW dalam sebuah hadis, Nabi peringat kita, hati kita ni bila dah berfungsi Sayyidina Muhammad dengan baik, bila hidupnya hati, bila mana yang kita berdepan tu perkara yang tak baik, hati kita ni akan ada rasa yang tak sedap dalam hati kita tu. Tak sedap hati kan orang kata kan. Sebaliknya Nabi kata bila mana benda tu benda baik, hati kita ni Sayyidina Muhammad nak buat benda tu
kita akan merasa ketenangan, kita merasa free, merasa lapang. Sunnah Muhammad. Jadi panduan-panduan ni kalau kita nak bagi secara saintifik, saya tak artilah Sunnah Muhammad. Tapi cuma secara yang kita duk, orang kata apa, kita duk alami ni, kita boleh rasa sendiri hati kita tu. Macam mana cemasnya kita Sunnah Muhammad ketika kita menghadapi satu perkara, bila jumpa orang pula kadang-kadang bukan kita berdialog, bukan kita bermuamalah dengan dia. Kita tengok muka pun kadang-kadang kita dah main rasa macam Sunnah Muhammad tak syok nak sembang dia. Kadang tengok muka pun kita ada rasa macam kita nak cepat-cepat berlalu daripada dia. Ada pula orang yang bila kita tengok muka dia, kita rasa nak sembang. Bila sembang pula rasa macam dah kenal lama lah. Rasa macam dah kenal lama kan. Ya, hati manusia tu Sunnah Muhammad. Kalau kata Sunnah Muhammad, kita minta pimpinan Allah, kita akan dipimpin oleh Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah. Yang penting sekali, antara satu yang penting juga, kita aturkan barisan kita tadi dengan makna kata kita bersatu sama-sama umat Islam. Kita tepikan perkara-perkara yang jadi beza kita ni banyak kan, tapi kita tepikan dia. Carilah orang kata apa perkara yang boleh mempertemukan kita. Sebagai contoh, kita dengan apa nama isteri kita pun sebenarnya beza banyak. Kita lelaki, dia perempuan. Kita cakap macam ni, dia cakap macam tu. Kita ni hati lelaki ni, dia macam ni, hati perempuan dia lain. Tapi bila mana kita nak Sunnah Muhammad menikah, kita cari juga Sunnah Muhammad kesepakatan, jalan tujuan supaya pernikahan kita tu menjadi pernikahan yang baik, rumah tangga yang harmoni, dan orang kata apa, bebas daripada Sunnah Muhammad, orang kata cerai-berai, bebas daripada permusuhan lah. Jadi begitu juga lah sama-sama kita orang Islam, Sunnah Muhammad kukuhkanlah barisan kita, carilah kesepahaman, carilah persetujuan antara kita. Moga-moga Allah Subhanahu wa taala meridailah kehidupan kita di dunia, insya-Allah. Jadi dengan orang kata apa, saya yang dhaif ni, setakat tu jelah yang saya mampu cerita kepada Haji Yaakob kita. Moga-moga menjawablah, insya-Allah. Terima kasih Ustaz. Alhamdulillah. Memang cerah. Kira panjang yang lebar. Saya rasa yang sangat baik. Yang pertama Ustaz kata tadi, kita kena kenal musuh kita. Yang kedua kita kena perhebatkan, perbaiki sah kita. Di mana kita kena ada strategi, kena ada disiplin, kekuatan untuk memperbaiki barisan kita punya barisan pasukan kita, insya-Allah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, cuma saya lama ni saya masuk pun saya silap juga. Tapi baru tersentak bila Ustaz sebutkan tadi, jam Musa baca doa Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri tu, ketika jumpa Fir'aun dengan Nabi Musa, Nabi Harun jumpa musuh, iaitu orang bukan Islam. Selalunya kita baca doa tu dalam majlis lah, supaya orang yang dalam majlis kita supaya lisan kita baik, mereka dapat faham apa yang kita sebut. Jadi kita dalam majlis kita tu ada orang Islam, ada bukan orang Islam, ataupun semua orang Islam, ataupun ada bukan bercampur Islam dan Islam. Tetapi bila kita nak pergi jumpa orang kafir, orang yang bukan Islam, kita jarang. Kita tak baca doa tu. Tadi sedangkan dalam Ustaz cerita tadi, ketika Nabi Musa nak pergi berjumpa Firaun dan dia punya apa puncu-puncu dia, Nabi baca tu. Jadi saya pun barulah perasan punya urus. Selama ni saya kalau kita jumpa nak bercakap dengan orang yang bukan Islam, saya tak baca doa tu. Cuma baca dalam majlis-majlis saja. Mungkin masa tu bercampur orang Islam dan bukan orang Islam. Jadi bila Ustaz sebut ni baru jadi nak minta Ustaz, penegasan Ustaz mengenai perkara tersebut, pencerahan oleh Ustaz. Jadi betul ke kalau kita nak pergi, jadi bila kita baca doa ni, takkan kita baca depannya, ataupun kita baca sebelum kita pergi, kita nak pergi tu kita tahu kita baca, kita nak bergerak pergi jumpa dia, kita baca. Macam mana Ustaz? Jadi boleh sebelum kita jumpa dia, kita baca siap-siap. Itu yang terbaik lah dengan Muhammad. Dan kalau kita dah jumpa dia pun baru nak baca pun boleh juga, tak ada masalah. Cuma dia macam ni, doa kita tu, apa yang kita baca tu, dia kena niat.
Kita contoh pasal kita nak masuk majlis, kita baca Rabbil Kahri kan. Kita untuk kita dialog, kita tak orang faham. Sama juga bila kita baca Rabbil Kahri tadi untuk berjumpa dengan orang-orang kafir yang mungkin kita ni ada nak kena buat apa-apa kita dengan dia. Ini kita tu supaya apa? Kita ni dengan Muhammad terlepas daripada kekafiran dia, kita ni tetap apa keyakinan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita ni itu pun kita dapat. Kita baca Rabbil Kahri, kita masuk majlis, kita ni untuk baca bacaan, kita dapatlah untuk baca bacaan. Apa ayat kursi kan, kita baca solat kan. Orang baca ayat kursi lepas solat, ada niat, ada jadi. Kalau kebiasaan dia, lepas solat dia baca, maka jadi dahulu. Tapi kalau kata kita baca ayat kursi tu, dengan Muhammad, kita niat untuk menghalau jin. Barulah ayat kursi tu dia jadi kata menghalau jin. Jadi, doa yang sama. Cuma niat kita tu apa. Alhamdulillah. Jazakallah. Boleh diamalkan. Haji Yaakob, boleh diamalkan. Saya pun memang saya abad tadi. Saya selama ni baca doa tu ketika dalam majlis atau bila bercakap dengan orang ramai. Supaya mungkin Allah beri kepahaman dengan apa yang kita sampaikan tu dapat mereka fahami. Tapi untuk berdialog, untuk berjumpa, ataupun berbincang dengan orang bukan Islam, kita tak pernah baca doa tu. Kalau nak jumpa Kristi. Jadi Ustaz sebut tadi, bila Ustaz petik Nabi Musa nak jumpa Firaun tu, baru saya ingat rupanya adalah sangat baik kalau kita boleh amalkannya. Terima kasih Ustaz. Jadi seterusnya, Ustaz dah lebih masa dah ni Ustaz. Kita selalu sepatutnya 10.40 saya ada, sekarang ni dah lebih. Jadi saya nak minta Ustaz bacakan doa lah sebagai penutup dia, supaya kami aminkan semua, supaya kita semua boleh kebaikan dan juga kejayaan dalam kehidupan dunia dan akhirat, insya-Allah. Silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil akhirin. وصلي وسلم على سيدنا محمد على إلى يوم الدين وصلي وسلم على سيدنا محمد حتى ترث الأرض ومن عليها وأنت خير الوارثين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدتنا وارحمهم كما ربونا صغيرا ولمشايخنا ولأمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم نور قلوبنا بنور هدايتك. اللهم نور قلوبنا بنور هدايتك. اللهم نور قلوبنا كما نورت الأرض بنور شمسك أبدا أبدا برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. آمين يا رب العالمين. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Sekali lagi terima kasih diucapkan kepada Ustaz yang sudi bersama-sama kita dan memberikan ilmu yang saya rasa sangat baik untuk kita pada malam ni, dan kepada tuan-tuan dan puan yang terus istiqamah mengikuti program kita, insya-Allah. Semoga kita dapat lagi bersama pada malam itu sehinggalah akhir program ni kita dapat sama-sama khatam Al-Quran sama-sama dalam program ni, iaitu dengan mengikuti bacaan ustaz-ustaz yang kita jemput, insya-Allah. Jadi insya-Allah kita tutup lagi majlis kita seperti biasa dengan baca doa khatam Al-Quran bersama-sama. Allahumma rahamna bil Quran waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma zakirna minhu ma nusina wa 'allimna منه ما جاهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين.